Baik, dalam jam ini kita ingin membincangkan aspek psikologi terutama bagi mereka yang ditimpa kemalangan ataupun musibah. Pastinya kita ingin melihat apakah langkah yang boleh dilakukan untuk mengurangkan trauma terutama bagi mangsa tragedi Batangkali yang kini sudah meragut 21 nyawa. Untuk membincangkan mengenai isu ini, kita akan bersama dengan pengarah Institute for Social Science UPM yang juga merupakan pakar psikologi Dr. Haslinda Abdullah bersama dengan kita di talian pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Waalaikumsalam Hafizi. Baik doktor, mungkin doktor dapat perincikan, mungkin apakah langkah yang boleh dilakukan untuk kita membantu mengurangkan trauma kepada mangsa kejadian ini doktor? Okey, pertamanya saya merakamkan rasa sedih kita dan juga masyarakat Malaysia keseluruhannya kepada mangsa yang mengalami kejadian tanah runtuh ini, dan dalam konteks memahami masyarakat dan ahli keluarga bagi mengatasi trauma psikologi mangsa tanah runtuh ini. Pertamanya dalam konteks ini kita perlu memahami kesan-kesan trauma kepada mangsa ya. Antara kesan-kesan yang mungkin mereka hadapi adalah murung ya. Murung, dan mereka sangat terdedah kepada um, keadaan kesihatan mental yang drastik ya. Um, dia, yang lain-lain lagi perkara yang boleh kita sedari ataupun masyarakat sensitif adalah mereka mungkin tidak mahu bercakap, menangis, tak boleh tidur, mungkin, dan bagi mereka yang dalam konteks mengalami suasana yang sangat buruk, kehilangan dalam waktu yang tiba-tiba, ini akan juga menyebabkan mereka mengalami PTSD, iaitu Post Traumatic Stress Disorder. Dan antara kesan juga yang kita patut fahami adalah mereka juga mungkin mengalami rasa letih yang teruk, gangguan pemakanan dan tidak mampu membuat keputusan. So dalam konteks ini saya melihat kita perlu memberi mereka masa dan ruang untuk mereka bersedih ya, dan juga mencerna apa yang sedang dialami, sebab perkara ini berlaku secara tiba-tiba ya. Kematian secara tiba-tiba, kehilangan secara tiba-tiba merupakan satu suasana yang sangat meruntun jiwa dan memberi kesan emosi yang sangat mendalam kepada sesiapa sahaja yang mengalami peristiwa ini. So dalam konteks ini kita juga perlu melihat bahawa mereka ataupun mangsa akan terdedah kepada pelbagai, selain daripada isu emosi, mereka juga akan terkesan dari segi fizikal ya. Bila emosi terganggu, mungkin mereka tak mau makan, mungkin mereka imun sistem rendah dan sebagainya, jadi mereka lebih mudah terdedah dengan penyakit-penyakit yang berjangkit. So dalam konteks ini suasana tanah runtuh dan orang ramai, kita tak tahu mereka mungkin juga membawa penyakit dan sebagainya, dan ini sangat memberi kesan kepada mangsa. Ya, doktor, itu mungkin bagi mangsa sendiri yang menyaksikan kejadian ataupun yang selamat daripada bencana ini. Tapi kalau kita lihat juga ketika ini usaha mencari 12 orang masih lagi diteruskan. Bagaimana pula dengan keluarga ataupun waris mangsa? Bagaimana kita boleh juga mengurus mungkin psikologi mereka dan juga mungkin kita dapat memberikan sokongan kepada mereka agar kita sama-sama bersolidaritas bersama dengan mereka untuk kita pastikan mereka dalam keadaan yang baik. Okey Hafizi, so dalam konteks ini bagi keluarga dan mereka yang terdekat dengan mangsa, saya merasakan pakar-pakar, kaunselor ataupun psikologis perlu memahami demografi mangsa dan juga keluarga yang mengalami isu ini ya. Antaranya ialah bangsa mereka, bahasa yang mereka gunakan dan tahap pendidikan. Sebab apabila kita nak membantu mereka, sebab yang dah mati ataupun yang dah meninggal, yang dah pergi, baik dah pergi, tetapi mereka yang ada ni bagaimana kita mengurus mereka. Jadi kita perlu memahami mereka, dan dengan itu bila saya lihat kes-kes di Batangkali ini kebanyakannya berbangsa Cina. Jadi kita memerlukan pakar-pakar dalam berbangsa Cina untuk menggunakan bahasa yang lebih dekat dengan mereka ya. Jadi approach ini perlu kita gunakan, dan bagi ahli psikologi ataupun kaunselor juga untuk membantu ahli keluarga ini, antara yang saya rasakan perlu adalah kita perlu wujudkan
kumpulan sokongan ya kepada mangsa-mangsa yang mengalami trauma ini, sama ada melibatkan fizikal ataupun emosi ya. Selain daripada mewujudkan kumpulan sokongan, kita juga perlu faham mereka tak perasan apa yang mereka lakukan. Jadi sebagai pakar ataupun ahli psikologi dan kaunselor, mereka perlu adakan checklist untuk the second layer ataupun third layer keluarga ataupun komuniti setempat untuk memantau simptom-simptom ahli keluarga yang terkesan secara emosi dan fizikal kepada suasana ini. Jadi bila kita lihat simptom ini, mungkin kita boleh laporkan kepada mereka yang pakar supaya dapat mengambil tindakan. Dan juga tingkah laku berisiko yang mungkin mereka yang mengalami ini tak sedar apa yang mereka lakukan. Dan satu lagi yang saya rasa kita boleh lakukan sebagai masyarakat dan juga pakar ya, sebagai ahli psikologi dan sebagainya, kita perlu merangka pelan pemulihan kepada mereka yang mengalami trauma, termasuk ahli keluarga, dalam konteks memulihkan emosi mereka, memulihkan fizikal, sebab kalau sakit fizikal terkesan juga emosi kan. Okay? Jadi kemahiran untuk mengatasi tekanan-tekanan dan kehilangan yang mereka alami. Jadi saya pasti perkara ini sedang dirangka oleh mereka yang pakar dalam bidang ini. Ya. Baik, terima kasih kepada Dr. Haslinda Abdullah, merupakan pengarah Institute for Social Science UPM yang juga merupakan pakar psikologi. Sebentar tadi kita membincangkan mengenai trauma psikologi mangsa bagi tanah runtuh di Batang kali ini.